الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته على آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. An Abdullah bin Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abdullah bin Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matika. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada hilangnya nikmat engkau. Maksud nikmat yang mu beri kepada aku. Maknanya nikmat yang memberi kepada aku dah ni, mintalah jangan hilang. Wa tahawuli afiatika, wa tahawuli ni berpaling, dan minta jauh juga min tahawuli afiatika, berpaling ataupun Allah Taala pindah, minta jauh ni, pindah ataupun palingkan afiahmu. Hakmu dah beri kepada aku afiah, mana kesembuhan, kesejahteraan daripada segala mudarat. Tu maknanya mu tarik balik, mu paling. Wa fujaa'atin naqmatika, dan aku minta jauh juga ya Allah daripada terkejut dengan naqmatih, maknanya seksamu, kesakitanmu. Mana terkejut, dia maknanya mana kesakit musibah tu makna tu sendiri sudah mengandungi makna benda yang membebankan kita ni. Kemudian fujaah tu sendiri ni, maknanya dia panggil double, maknanya ganda kepada orang panggil kesakitan ataupun musibah. Mana mari dengan terkejut, tu minta jauh. Wa jami'i sakhatika, seumumnya mana aku minta jauh tu daripada semua kemarahanmu, kemurahanmu, mana murkamu, apa saja sebab yang menyebabkanmu jadi marah. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Tuhan, tolong jadikan manfaatkanlah akan daku dengan barang yang mu ajarkan daku. Mana-mana ilmu yang mengajar dah kepada aku, biarlah dia tu jadi memberi manfaat kepada aku. Wa 'allimni, dan ajarkan akan daku ma yanfa'uni, dan mengajar aku pula barang yang memberi manfaat akan daku saja hok tak memberi manfaat kepada aku tak apa, tak ajar. Gitulah soalnya wa zidni 'ilma, dan tambahkanlah akan daku akan ilmu. Alhamdulillah ala kulli halin, dan segala puji bagi Allah Ta'ala. Semua puji itu hanya milik bagi Allah Ta'ala di atas semua kelakuan. Ala makna lil mudarah. Jadi walaupun mudarat sekalipun itu alhamdulillah. Bapa alhamdulillah banyak antaranya kerana kadang-kadang makna mudarat kita tu sikit berbanding dengan orang lain dan di antaranya bapa alhamdulillah kerana dengan sebab musibah, dengan sebab mudarat itu aku jadi kau dekat denganmu. Sebab dalam suatu hadis dalam kitab Tajribu Atrafil Hadis, itu ada suatu riwayat Nabi menyatakan, idza habballahu 'abdan ibtalah, apabila Allah Taala sayang kepada hamba dia, Allah Taala balakan dia. Jadi dengan ada musibah bala itu maknanya aku semakin jadi rapat denganmu, aku jadi semakin anis, manu mesra denganmu, jadi manja denganmu. Tidakkah itu satu nikmat yang sangat besar? Maka alhamdulillah ala kulli halin. Wa a'udzu billahi min hali ahli an-nar.
Aku minta jauh Tuhan denganmu, aku minta jauh denganmu ya Allah daripada kelakuan ahli neraka. Hal ahli neraka semasa di dunia. Dan juga dia makna semasa ni makna kelakuan, makna perbuatan, cara kehidupan kita ni, cara kehidupan ahli neraka. An Abi Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abi Malik radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkanlah bagi aku, warhamni, kasihilah akan aku ya Allah, wahdini, dan tunjukilah akan aku kepada jalanmu yang benar, yang mustaqim, wa'afini, dan afiahkan akan aku. Afini ni maknanya nak cari terjemah Melayu betul tu. Gapo dia tu afiah. Mana biasa kita tengok terjemah mana sihat, afiah tu dia mau tak terjemah. Jadi afiah makna kesembuhan. Kesembuhan daripada segala, orang panggil duka, mana orang panggil kepedihan. Tu makna afiah. Tapi tak ada orang terjemah ni. Boleh jadi tak ada perkataan yang sesuai lah dalam bahasa kita. Makna dikekal dengan afiah. Afiah juga mana afiat, mudah-mudahan kita beroleh afiat juga tu. Sehingga minyak manah pun minyak afiat juga jadi makna wa'afini warzuqni, itu masalah tarjumah. Tarjumah ni pun satu benda yang penting sebab sumber agama kita ialah bahasa Arab, al-lughatul arabiyah. Jadi kita ni orang ajam, bahasa ajam, maka sangat penting untuk nak jadi mutabaqah bahasa kita tu dengan bahasa Arab. Makna bayan, makna huraian ilmu Islam masalah iman, Islam, ihsan, semua dalam bahasa Arab berlaku Al-Quran masdar yang paling utama jadi tak dapat tidak bahasa Arab, kena faham bahasa Arab biar wicai lain dan bahasa kita sendiri, kena mahir juga bahasa kita barulah kita boleh menjadi wasilah kepada manusia yang ramai kalau tidak sakat kita kita faham, kita reti nak ayat kau tak boleh orang jadi tak kesampaian jadi rugilah benda tu siapa dah kepada kita tapi kita nak sapa ke orang lain tu sebab itulah kemahiran berbahasa ni sangat penting. Jadi seperti yang anak-anak kita yang duk belajar di sekolah-sekolah subjek bahasa Melayu tu tapi mereka tidak ada kesedaran dari segi istimal dia dalam dakwah memang bahasalah dia panggil alat yang paling utama, di antara yang paling utama tu. Jadi kalau kita boleh bahasa memanglah memudahkan. Ada pihak peralat dia tu lain cerita pula tu makna bahasa tu. Yang pertama kita nak memahami maknanya makna agama Islam, kemudian kita nak expose, mana kita nak orang panggil nak beri kepada orang nak sampaikan kepada manusia. Itu dalam ilmu ma'ani, dalam ilmu balaghah ilmu ma'ani. Macam mana kita nak faham orang panggil kalamullah, maqalatur rasul, dengan berbagai-bagai teknik atau uslub orang panggil perbicaraan mereka jadi kemudian kita boleh faham, kita nak sampai kepada orang tu siapa ke tidak kita nak, maknanya kita berinteraksi dengan Quran, maksudnya kita nak faham maksud Quran tu tu satu. Bila kita sudah faham maksud Quran, kita boleh sampai kepada manusia. Boleh jadi kita boleh faham ilmu, belajar ilmu apa pun kita boleh faham, tapi ilmu kita tu tak kesampaian kepada manusia. Jadi kita nak, sebab apa? Sebab dia ada ilmu tentang bagaimana nak menyampaikan supaya siapa kepada siapa ke hati manusia. Jadi bagaimana? Ialah bahasa lah. Nak sentuh hati manusia, nak kosek, nak kelebek hati manusia, nak cubik hati manusia ialah dengan kata-kata, dengan perkataan. Dengan sebab itulah pendekatan Allah Ta'ala dari Quran sendiri, hadis Nabi sendiri dalam hadis pelbagai cara dan kita kena tirulah hak Quran, hak hadis Nabi tu kita duk buat tu makna duk tiru Quran hadis belaka dah dari segi orang panggil uslub-uslub, pendekatan orang panggil perkataan yang kita pilih tu. Jadi mana wa'afini, mana wa'firli tadi warzuqni. Ana baca dah deh. Warzuq mana rezeki kan akan dakung. Tapi rezeki itu sebenarnya ada luah rezeki ini ma yanfa'un nas walau muharraman. Maknanya semua perkara yang memberi manfaat kepada manusia walaupun ya haram, mana rezeki haram. Kemudian rezeki itu makna tiap-tiap benda yang memberi manfaat, sama ada manfaat kepada tubuh badan ataupun roh kita. Jadi rezeki roh. Ini biasanya orang mana sebut rezeki jasmani jelah. Dia tertumpu kepada harta benda maka itu rezeki padahal semua perkara yang memberi manfaat, pandangan orang
Dengan sebab itu tidak rugi kita mesyuarat kita minta pandangan orang. Itu makna mesyuarat ni. Jadi tak rugi walaupun pandangan itu tidak mendapati dengan masalah kita atau tidak boleh menyelesaikan masalah kita sekalipun, dia tak rugi ni. Samalah juga kita berdoa ni memang tidak rugi. Ni tak ada maknanya kita berdoa ni tidak rugi sikit kabut ni. Sebab ada orang yang sudah letih dah berdoa. Dia letih dah berdoa, tak siap berdoa dah. Bapa mu tak berdoa dah ni. Malah dah berdoa ni. Lama dah aku berdoa ni. Tak dapat juga dia letih sebab dia tidak faham ni. Sedangkan doa tu dia sebut dah sebelum dah makna ibadah. Doa itu makna ibadatun, ibadah. Maka kita ni jadi hamba Allah Taala untuk buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa kisah Tuhan nak istijabah ataupun tidak ni? Itu bukan soal kita ni. Tetapi ni sebenarnya Allah Taala istijabah tu mana ada cara dia. Lepas tu pula ni dia ada syarat-syarat dia ni. Kalau orang panggil Tuhan tak terima tu dia kena cek balik kita. Cek balik kita mana bocor ya ko rako ko berapa tak jadi di mana ni. Balik Allah Taala tak kena cek dah. Tu. Jadi berdoa tidak akan rugi. Ni. Dia bendanya tidak payah balas mano. Tu. Kalau kata sedekah tu nampak macam rugi tapi tidak rugi juga ni, menguntungkan. Nampak tapi doa ni maksudnya secara sangat mudah untuk kita faham makna dia tu tidak merugikan sikit kabut. Jadi ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah bagi aku, Allahumma ghfirli dzambi. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah bagi aku akan dosaku, wa wasi'li fi dari, dan luaskanlah bagi aku pada rumahku. Rumahku itu makna di dunia dan juga di akhirat lah. Dia di dunia pun dia nak juga rumah luas. Setengah daripada keberuntungan ialah masalah rumah ni. Masalah rumah itu dalam hadis Nabi sebut kuda ke ni. Kuda makna kenderaan tu. Benar-benar beruntung makna kita nak juga. Walaupun maknanya hakikatnya Nabi sendiri rumah dia sepit je ni. Nak sujud pun terpaksa kena kuih kaki Aisyah radhiyallahu anha. Ni ketika semaya tahajud menunjukkan apa? Rumah dia sepit. Bapa siapa kena kuihnya? Bapa tak pergi sembahyang lain ni. Nabi ni dia jenis orang yang paling tak khenak kat orang. Kita menti-menti nak ibadat khenak kat orang. Okey. Pacor derah orang nak tidur tak boleh. Ambon ni. Nabi ni dia nak buat ibadat, nak buat hubungan dengan Allah Taala, dia tak ganggu orang. Ni. Tapi sehingga dia terpaksa kuih kaki Aisyah. Makna kalau dia tak saya ganggu Siti Aisyah, makna dia boleh sembahyang di tempat lain. Tidaklah sebab rumah dia tak luas. Ni. Yang nak akhirnya hari itu menjadi tempat pertikaian masalah orang panggil batal wuduk tak batal wuduk ni. Tu masalah kita tu makna jelas dah. Menggoreng tidur pakai kain selimut ni, melapik ni. Itu sangat mudah. Tu. Jadi maknanya ni Nabi hakikat rumah makna dia tetap tak luas lah mana, tapi maksudnya maknanya orang panggil setengah daripada orang panggil kehidupan kita yang tenang ni. Mana al-aishur rakhi. Mana al-aishur rakhi dia aish dengan rakhi itu dia satu gabungnya benar. Kehidupannya tenang. Yang lain ni itu anak-anak nama rakhi aish. Bahasa tu. Jadi maknanya ketenangan kita ialah rumah. Masalah rumah. Jadi rumah ni tak ada rumah itu setengah daripada kemuliaan kita manusia. Makna kita kena ada rumah tempat kita berlindung daripada pandangan manusia, boleh berlindung daripada panas hujan. Jadi kena ada tempat untuk kita rohah berehat. Tempat kita boleh buka pakaian kita. Mengikut kadarnya ni untuk orang panggil tempat yang eksklusif untuk kita saja, tempat yang orang lain tak boleh nak mencerobohi sesuka hati mereka ni, bukan sebagaimana tempat awam. Itu semua daripada kehormatan kemuliaan yang Allah Taala jadikan bagi manusia. Walaqad karramna bani Adam. Jadi semua daripada makna rumah yang luas dan rumah yang selesa ni. Yang selesa ialah masalah rumah ni orang tak ada ni terpaksa duduk rumah sewa pun tak apa dah ni. Rumah tu makna orang panggil ni dengan keadaannya makna sempitnya dan keluarga yang besar makna ramanya tu ni. Jadi kita boleh minta makna luaskan bagiku pada rumahku ni. Luas tu dari segi orang panggil hisinya supaya dan juga dari segi rohinya. Berasa luas ni maknanya kita rasa lain tak serabut perut. Rumah besar ni, bilik orang panggil 10, 20 bilik ni. Tu. Tetapi tak ada lah orang sampai pun. Lepas tu dia buat bilik banyak tu buat bernama ni. Buat bilik banyak tu untuk orang sampai ni. Tu. Jadi maknanya ni rumah besar, kereta mewah 5 butik ni. Tapi hatinya sempit ni, makna serabut perut, macam-macam serabut ni. Serabut untuk lelaki curang, anak makan debu ni. Makna isterinya makna duduk dalam keadaan serabut. Isterinya maknanya berjawatan ni, kerjaya yang sangat hebat ni. Gajinya 30,000 ni. Tu. Tapi serabut perut juga ni. Kalau kita kata apa duk serabut lagi dah piti tak tala ni. Tu dia.
Jadi duduk dalam rumah, masuk dalam rumah serabut. Orang yang mana tok laki balik rumah serabut perut ni mana? Serabut perut. Jabat serabut perut, balik rumah serabut perut juga. Oh ni, di mana lagi tempat hok jadi mana lain ni? Tak ada ni. Jadi itu kita nak wa barik li fi rizqi, dan berkati akan bagiku akan pada rezekiku. Berkat-berkat ni makna ziyadatul khair. Perkara-perkara yang baik. Rezeki kita tu tak kira lah orang panggil makan ni ko, harta ko, piti ko, ni, kenderaan ko, rumah ko, ni. Semua tu anak-anak pun juga tu. Itu semua tu jadi kebaikan berlaku. Ni, kebaikan apa dia? Hakikatnya sebenarnya kebaikan mana kebahagiaan diri kita, tak serabut perut, ni, tak serabut tak bulu mata, ni. Kadang-kadang bulu mata dengan anak sendiri ni, tak dengar kata duk macam-macam. Tapi kita yang duk ajak-ajak daripada kecil dengan bermewah-mewah ni. Akhirnya kita dah jadi bulu mata nak serabut perut tengok ni. Tapi tak mampu dah nak menhalal. Tu. Jadi itu semua kita tak mampu ni. Untuk orang panggil meletakkan diri kita pada situasi, pada keadaan kedudukan, orang panggil duduk dalam keadaan lain, berbahagia malaikat Allah Taala. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ini daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma kfini hala bihalalika an haramika. Aduh, ni hebat ni. Sebab itulah nak sebut dah sebelum pada ni kita belajar doa Nabi, hadis Nabi, makna tentang doa Nabi ni kita bukan belajar maknanya nak lepas ni ni doa Nabi, aku nak faham, aku nak amal. Bukan tu ni. Banyak benda, banyak ilmu yang kita dapat daripada ni kandungnya, maknanya doa maudhu' doa Nabi tu. Nabi dia minta dia cara minta tu. Ni hebat ni. Allahumma kfini bihalalika, ya Allah Tuhanku, cukupkanlah aku dengan halalmu. Cukup ni. Walaupun gaji 10,000 tapi tak cukup lagi. Nok kita kata dalam orang panggil en haramika, daripada haram, makna tinggal daripada haram, jangan. Biar aku cukup dengan halalmu, tak sih dah haram. Ni. Dalam keadaan terdesak sebab sekarang ni, dah sekian lama, dah setahun lebih dah kita, COVID-19, duduk dalam PKP, ada orang yang terjejas pendapat dia. Ni. Sekarang pun masih ada lagi orang masih terjejas. Ni. Walaupun ada orang tak begitu terjejas lah mana ni. Supaya dia boleh jual semua. Dalam PKP pun boleh jual juga. Tak ada jejah gapo lah ni. Tu. Orang tu beli semata jual nasib laut juga ni. Cuma tak ada orang duduk kedai je. Jadi ni, makna dalam keadaan terdesak begini, manusia yang kurang imannya, kurang agamanya, ni dia boleh jadi gelap mata. Yang kalau selama kini dia tidak akan setuh bagi haram, tapi ni dia akan pejamkan mata. Ni, kerana keadaan terdesak. Ni, itu kita minta jauh, tolonglah Tuhan, tolonglah jadikan aku ni cukup dengan halalmu, walaupun sikit boleh sikit tapi rasa cukup dah. Yang menjadikan cukup tu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, al-kafi huwa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ni, walaupun bukan nak banyak ni, dan dalam doa yang lain Nabi dalam bab rezeki, apa doa Nabi? Allahumma razuq ala Muhammadin kafafan. Ya Allah, berezekikanlah akan makna keluarga Muhammad ni mencukupi, bukan banyak, cukup. Jadi tak kisahlah dapat sikit kau dapat banyak, asalkan cukup. Dapat sikit cukup, tak ada masalah. Cukup dengan keperluan. Cukup tu tak jadi siapa berhutang, tak jadi ni. Hidup dalam keadaan dilingkari, dibelenggu oleh hutang ni. Akhirnya tak ada nak mikir ni. Dan kecewa dengan sikap manusia ni. Adik-beradik tak tolong, jiran tak tolong, tak ada siapa dia tolong dia, sedangkan dia menderita ni. Jadi akhirnya dia frust, dia kecewa. Akhirnya dia ngatur apa, dia mula dah bersangka jahat ni. Sebab dia dah kurang agama ni. Tu. Sebab itulah kita kena tolong ni orang-orang, sebab dia letih. Dia letih dari segi harta, dia letih dari segi dunia, agama dia letih juga. Kalau dia kuat dari segi agama, tak heran. Kalau macam Nabi Isa makan rumput pun tak ada kisah lah. Fakir Nabi Isa ialah contoh sampel Nabi yang fakir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam miskin. Nabi Sulaiman makna kaya. Allah Taala jadikan macam-macam nabi supaya manusia kalau hujah dengan Allah, kita tak boleh nak hujah dengan Allah Taala. Kalau orang sabitkan fakir, Nabi hok fakir pun ada. Kalau sabitkan kaya, dah muat aku kaya lah, aku jadi lara, jadi lobe, jadi joli. Weh, nyabit kau tu hewat ke dia kaya pula, padahal dia nak kaya. Apa lek manusia. Dia akan kalau dia akan kata lagi tu.
mudah je Allah Taala patuh lebih ni. Nabi Sulaiman lebih kaya lebih pada gapo daripadamu. Tak menjadi langit, dia menjadi hamba yang muti' ni. Ya munib ni, hamdun munib ni. Itu Nabi makna Isa alaihissalam ni. Lebih pada gapo fakir dia ni, tapi begitu dia menjadi hamba yang sangat soleh. Jadi tidak ada sabab untuk kita tu orang panggil nak lari daripada menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tolonglah Tuhan, jadikanlah mencukupikan daku tu dengan halamu cukup. Dengan hak Allah aja. Ni. Bermaknanya minta gapo ni, kita minta dengan Allah Taala supaya jangan kita ni terjebak dengan yang haram. Dengan harta yang haram. Khususnya dalam bab harta dan juga rezeki ni. Mana kita minta jauh sangat Tuhan, tolonglah janganlah aku ni jadi dalam telitah dalam hati pun jangan nak ambil ni benda-benda hok tak molek, hok keruh, hok hitam ni. Jangan kita ni jadi terjebak terperangkap dengan yang haram. Minta maaf Tuhan, nyanyo ke aku ni. Tu. Kemudian wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Dia kayakan akan daku dengan kemurahan-Mu ya Allah. Maksudnya biarlah aku ni temu hok-Mu ya Tuhan. Amman siwak, daripada hak selain daripada Mu. Maksud janganlah aku ni duk temu hak orang, jangan. Kita akan kecewa, kita akan frust. Walaupun sahabat kita, adik-beradik kita akan kecewa lah. Sebab orang dia ada keutamaan dia. Dia ada orang panggil keutamaan dia dan dia ada kemampuan dia. Kita tidak tahu. Orang ni kadang-kadang dia tak rayak kesusahan dia. Kita mengharapkan dia tolong kita. Dia sendiri pun banyak kesusahan tu. Nak orang zaman sekarang nampak sedaknya tapi hutang berlaku tu. Jadi kita tu makna berandal kepada penampilan dia jadi salah kita juga kita menampilkan diri kita tu tu. Nampak hebat memanglah kita ni dia bukan ada dah istilah ataupun pepatah bahasa Melayu, biar apa-apa asalkan bergaya biar apa-apa asalkan bergaya sanggup ikat perut. Beli kereta bertengah bayar boleh mana makan lagi kerja makan telur dadar bawa ni makan dekat ni biar kita makan orang tak tahu orang nampaknya penampilan kita pakaian kita kereta kita wak nyanyo wak nyanyo ke diri wak zalim ke diri sendirilah. Orang makna boleh beli kereta mewah padahal dengan dia kemampuan dia kita nak tiru dia dengan cara kita tekan diri kita tu wak nyanyo. Apa wak nyanyo gitunya tu. Lepas tu orang panggil ilmu Islam, ibadat pun dah tak ada dah. Duduk sibuk tidak senang juga. Tu nyanyo. Jadi kayakanlah aku dengan kemurahan-Mu ya Allah, amman siwa la daripada mereka hak lain daripada mana jangan aku ni temu hak orang Tuhan. Jadi hina kita ni. Kita duk temu orang jadi kita akan seorang akan jadi sanggup jadi lembu. Diikat lubang hidung dia ikutlah orang kerana untuk mendapatkan kepentingan pada orang tu tu. Jadi dia hina kita kalau kita tidak kaya dengan kemurahan Allah Taala duk temu juga hok makhluk satu masa kita akan terpaksa buat untuk mengikut kehendak orang untuk meredakan makna orang tu makna kita utamakan ridha nas lalu kita meninggalkan ridha Allah tu. Itulah makna indahnya doa Nabi minta makna dalam bab harta benda rezeki biarlah jangan aku ni jadi terjebak sedikit pun satu aku jangan jadi terlibat dengan haram jadi Allahumma akfini bihalalika an haramika. Ini khususnya kita dengan keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita ni doa ni kita baca tu bersama dengan keluarga kita tu dan jadikan supaya kita sendiri, isteri kita, anak-anak kita jangan duk temu hak orang perangai berkanduk hak orang tu jangan nya bercakap ke Tuhan makna Tuhan tak suka manusia pun benci juga dia kerana cara kita nak suruh orang suka kepada kita lagu mana ada dalam kitab Tajribul Athar fil Hadis makna hadis maksudnya paling lekeh paling debeknya ialah izhad fi dunya yuhibbukallah muzahid apa yang ada pada dunia Allah Taala kasihkan dikau wazhad ma fi aidin nasi mana yuhibbukan nas muzahid apa yang ada pada tangan manusia kasih kepadamu. Gapo dia? Kita zahid pada tangan orang makna kita tak temu orang kita tak berkehendak dengan. Kita bersaing ni kita tak berkehendak dia. Jadi kita bersaing ni kalau mula-mula kita tak kenal lagi dia. Satu sama lama dah bersaing lama-lama dia jenis berkehendak nak kikik. Jadi kita tak selesa dah nak bersaing orang tak akan selesa. Nak suruh orang saya kepada kita paling tidak kita jangan berkehendak hak dia.
Tetapi kalau nak lebih baik lagi daripada tu, ialah banyak memberi kepadanya. Kau saya lagi. Kalau kita tak tolong, tak beri pun, cukup dah dengan kita ni, tak ada sikap jenis temu'un nak kepada hak orang. Cukup dah orang boleh saya dah kepada kita. Sebab kita tak boleh nak pergi ni. Kalau pesen nak keki, berkanduk tu, lemah lalu. Letih lalu. Kalau manusia lagu tu gak ni. Jadi berkanduk. Berkanduk. Jadi kita tak, misalnya kita ni berada pada satu kedudukan yang mana kita boleh mengambil peluang dengan kedudukan itu untuk mendapatkan satu kepentingan. Tapi kita tak minta, kita tak guna kesempatan tu. Kita tak ambil kesempatan untuk mengambil kepentingan ni. Sebab apa? Kita nak jaga hubungan kita dengan seseorang yang makna di atas pada kita. Tapi orang duk minta tolong kita, jadi jadi rasa kita kita nak minta, kita pun tidak jadi kita minta juga untuk orang lain. Jadi itulah. Jadi maknanya setengah-setengah orang itu dia melampau-lampau, suka sangat guna orang guna orang, dia bersaing belakang dia memang buat baik kerana dia ada dia tagih orang panggil supaya mudah dia nak minta tolong. Jadi maksudnya tidak ikhlas lah, maksud dia berkanduk. Tu kerana dia temu sifat temu. Tak kira lah walaupun orang mengaji agama sekalipun dia ada juga makna sifat temu makna dia temu orang, temu nak kepada makna dia. Jadi dia akan sanggup buat apa saja akhirnya mana dia akan melibatkan orang panggil, menyebabkan orang itu sanggup bila temu orang. Kadang-kadang siapa menafikan hak orang, merampas hak orang, maksud tu dia tak kira dah. Orang panggil halal hitam putih tak ada dah. Tu. Jadi itu makna Nabi minta dengan Allah Taala supaya jaga diri dia membaikkan nafsu dia. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Nabi, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah itu aku sesungguhnya aku minta akan dikau akan petunjuk, wat tuqa, dan taqwa, wal afafa, baik nafsu. Wal afafa makna baik nafsu, maknanya jaga, tertegah daripada melakukan benda yang haram, itu man al afaf, man afif. Mana aku minta dengan mana al-afah wal ghina, dan juga kaya. Kaya mana kaya diri, makna tidak temu orang. Rasa cukup dah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa an Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidina Umar radhiyallahu an, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma zidna, ya Allah ya Tuhanku, zidna, tambah, wala tanqusna, dan jangan kurangkan akan kami. Makna segala kebaikan. Itu dihazafkan dia maf'ul. Apa hazaf maf'ul? Salah satu daripadanya ifadatul umum, untuk memberi faedah makna umum lah. Tu tambah kat dia. Mana dihazafkan maf'ul tu. Jadi kalau tambah ilmu jelas minta tambahnya. Jadi Allah dia sudah tutup dah minta pertambahan itu ialah segala kebaikan, benda-benda yang baik. Jadi ini memang dah orang panggil terik dia dah. Terik orang panggil terik uslub dia maknanya orang panggil nak jadi makna tu Allahumma zidna, ya Allah Tuhan aku tambahkan akan kami. Tambahkan dia banyaklah. Orang panggil tambah isteri Izzuddin dah lagi saudara. Tambah isteri pun termasuk jugalah. Yalah. Jadi bila umum itu dia orang panggil dia kena kira pula dengan penkhususan dengan hati pula. Kalau kita taksiskan dengan hati, dia jadilah dengan hati tu. Tu. Jadi Allahumma zidna wa la tanqusna, jangan kurangkan akan kami segala perkara yang kebaikan, wa akrimna, dan muliakan akan kami di sisimu dan sisi manusia. Tu. Dia umum. Wala tahinna, dan jangan hinakan akan kami ya Allah. Jangan menjadikan kami menjadi hina ya Allah. Tu aku makna di dunia dia di akhirat. Dia sebabnya dia sebenarnya orang mulia di akhirat ialah orang mulia di atas dunia. Tu. Orang hina di akhirat ialah orang hina di atas dunia. Lagu mana? Cumanya orang tu dia tak pandai nak pasal lah Kalau orang awam mulia atas dunia tu kalau kita suruh orang ke apa, orang awam pasal mulia atas dunia, harta banyak, pangkat tinggi, glamour, makna masyhur. Tu. Itu salah, tak betul. Sebab Allah Taala sebut dah inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling bertakwa. Mulia di sisi Allah Taala ke mana? Allah Taala beri taufik kepada kita untuk melakukan kebaikan, melakukan ibadah. Itulah mulia. Lawan kepada beri taufik kepada dia. Dia panggil apa nama? Hina khizlan. Tu dia panggil khizlan. Tu lawan kepada taufik. Khizlan tu makna hina. Gapo dia hina? Tak dapat taufik, tak boleh nak semaya. Tak boleh nak puasa, tak boleh nak buat amal fardu. Tu dia panggil hina. Jadi maknanya orang yang mulia di akhirat itu ialah orang yang mulia di atas dunia.
Yang mulia di atas dunia tu ialah orang yang boleh taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab dia dapat taufik. Tu. Jadi muliakan kami di sisimu dan di sisi manusia, jangan hinakan kami. Wa'atina wala tahrimna. Ya Allah, berikan akan kami segala kebaikan, jangan tegahkan kami. Makna tak dapat lah. Jadi makna dia tu makna hak sani ku jangan kurang ke, hak ni jangan tegah ke, tak dapat langsung. Tegah ni makna tak dapat langsung. Tu. Wa athirna, dan lebihkan akan kami, utamakan akan kami. Lebihkan kami pada pemberian-pemberianmu. Wala tu'thir alaina. Jangan mana lebih makna kurang ke di atas kami. Tu'thir lebihkan orang lain di atas kami. Itu maksudnya kami dia pak kurang dah. Tu makna tu'thir alaina. Utama ke di atas kami. Utama ke di atas kami maksudnya utama ke orang lain. Jangan tu'thir alaina. Tu. Mana wa'athirna wala tu'thir alaina. Wa ardina, dan engkau jadikan kami redha akan dikau ya Allah. Tu mana wa ardina. Wardo anna lain. Wardo anna, dan redokan daripada kami, mu redha daripada kami. Wa ardina tu mu jadikan kami ni boleh redha kamu, makna memperedakan olehmu akan kami. Memperedakan olehmu akan kami maksudnya mu jadikan kami ni boleh redha kamu ya Tuhan. Sebab dia kena gini, kita kena redha kepada Allah Taala dulu, barulah Allah Taala redha kepada kita. Redha ni puas hatilah, terima dengan puas hati. Jadi wa ardina, daripada ardo yurdi, irdo. Kayak biasa mana radhiyallahu anhu wa ardahu, mana wa ardahu. Ardo tu maknanya daripada mana ardo yurdi, mana ardo fa'lul amri dia, wa ardi mana ardi. Peredakan, dia payah jugalah terjemah bahasa Melayu. Peredakan akan kami, maksudnya mu jadikan aku ni boleh redha kepadamu. Dan warda anna, mu redha lah daripada kami. Mana terimalah daripada kami. Biar aku ni boleh jadi redha daripadamu. Tu mana wa ardina. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma innaka sa'alatana min anfusina ma la tamlikuhu. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya mu minta akan kami daripada diri kami barang yang kami tak memilikinya. Mu minta daripada kami melakukan ibadat kepadamu, kami tak memiliki kekuatan untuk melakukan ibadat. Ya Allah. Itu iktiraf kita. Itulah di antara tadarruk yang menjauhkan kita daripada ujub, daripada takabur. Ni duk mai boh aku boleh duk ajar aku boleh jadi ujub muta'ajjibun. Ya Allah, Tuhan meminta akan kami daripada diri kami, daripada hak diri kami, zahir dan batin kami, bahara yang kami tak memiliki akan dia kama illa bika, malaikat denganmu, dengan izinmu, dengan kehendakmu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Meminta daripada kami melakukan ibadah mana semaya yang kami tak memiliki, melainkan denganmu saja ya Allah. Allahumma fa'tina. Ya Allah, ya Tuhanku, maka berikan akan kami minha, daripadanya, daripada al-madhkurah mimma sa'altana tu. Kemudian fa'tina minha, berikan, betul, mana minha daripadanya, daripada al-madhkurah mimma sa'altana min anfusina tu ma yurdika anna, akebare memberikan akebare daripadanya saat itu, akebare yang meredakan bare saat itu akan dikau inna, daripada kami, yang mana bare tu meredakan dikau. Tu makna kita minta Allah Ta'ala beri kepada kita benda yang Allah Ta'ala boleh reda dengan sebab benda tu. Allah Ta'ala boleh jadi redha daripada kita. Tu cara-cara minta. Dia tidak direct royak minta hidayah, minta orang panggil amanah taufik, itu ada juga Allahumma arinil haqqa haqqan, itu minta hidayah. Warzuqni ijtinab, warzuqni ittiba'ah, itu minta taufik. Itu cara sening, cara orang panggil meminta dengan Allah Ta'ala. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika. Ya Allah, iqsim, bahagikan bagi kami lana min khasyatika, daripada takut ke akan dikau. Memberi kepada kami ya Allah, mintalah Tuhan memberi kepada kami
daripada takut kepada mung, khasyatikan mana takut akan dikau. Itu idafah masdar kepada maf'ul. Takut kamu tu. Ma ya'tahulu bihi, makna qadrama. Qada bare yang boleh memalingkan ataupun mendindingkan dengannya dengan ma tu bainana di antara kami dan wa baina ma'asika, dan di antara buat maksiat akan dikau. Yakni Tuhan memberilah kepada aku takut kamu tu sekadar mana. Paling tidak, paling lekeh, paling debek pun berilah qada yang menjadi boleh jadi dinding antara aku dengan maksiat kepadamu. Kalau beri khasiah kepadamu tu maknanya sikit berdoa sehingga tak pada nak jadi benteng. Tu jadi takut ke Tuhan, takut tapi buat maksiat. Sebab apa? Sebab tak cukup, sisi dia tak cukup, power dia tak cukup. Sesuatu benda tu maknanya nak tahan, misalnya nak tahan air ke, nak tahan apa benda ni. Makna tak pada ni. Ni kuat ni, hari ni kuat ni, kena tahan man kuat lagi ni. Kena buat ni. Nak buat benteng ni, ni sebab hari ni besar ni. Mana buat benteng secara mana qada yang dia boleh bertahan. Jadi biarlah dia boleh takut aku kamu tu, biarlah memberi takut, memberi perasaan aku takut kamu tu biarlah biar wisapa tahap mana, tahap yang menyebabkan jadi benteng antara aku dengan maksiat kepadamu. Makna takut yang siapa peringkat aku ni tak berani buat maksiat kepadamu. Takut sikit-sikit. Mung buat maksiat mu tak takut tu takut juga. Lepas tu apa buat? Sebab takut saat ni tidak mampu untuk membentengi diri seorang itu daripada maksiat. Tu. Jadi biarlah begitu qada tu. Wa min ta'atika, dia tu iksim. Tulu bahagilah kepada aku daripada ta'at akan dikau, makna aku ta'at kepada mung ni ma tuballighuna bihi jannataka, bare qadar bare yang boleh menyampaikan kamu dengannya dengan ma tu dengan ma saat ni tu akan syurga mung ta'at dah tapi tak cukup maksudnya macam ada dalam Facebook tu ada cerita India mana budak dua orang. Yalah kita tahu lah India susah, dia duduk rumah dia dekat dengan kereta api ni. Ya cara dia nak cari pitih, ada budak-budak jahat ni kereta api lalu, orang duduk gayu tangan handset kat dia, pergi kayu dia pop dia kata boleh handset tu. Jadi dia nak terawat lagi tu dia tak boleh sebab dia budak baik ni. Lepas tu dia duduk kutip lah area-area batu kereta api ni duduk ada jatuh tu. Jadi dia jual Bapa tu dia nak makan pizza. Nak makan pizza. Dia pokok lah peti ni. Tak cukup lagi, tiba-tiba ada orang kerja kereta api tu baik, dia bawa kepada satu tempat peripung batu air ni. Bui dia pergi jual tu. Bolehlah pitih. Boleh pitih cukup dah nak beli pizza tu. Dia tanya orang jual pizza, dia tengok sedapnya ni. Mak dia, nenek dia buat pizza, buat pizza, buat gandu bubuh bawah sikit. Dia kata bukan pizza supaya dia nak ni. Dia pun mana kerja kuat lagi cari pintu. Siapa cukup. Bila dia pergi kedai pizza, dia dengan pakaian buruk begitu, ditahan oleh pengawal, oleh pok gak, dia tak boleh ni nayo. Dia pun pelik, bapa tadi aku ada dah piti cukup ni. Mu pakai baju buruk. Dia pun kena cari lagi lah piti untuk gapo nak beli baju baru pula ni. Dah orang semua boleh baju baru tak boleh masuk juga. Ternyata apa kau tu kedai ni. Tu bos. Moga kedai salah pizza ni. Tak boleh ni. Jadi dia rasa pelik bapa dah ni. Akhir sekali ada orang ambil gambar. Dia viral kan, maksudnya di bodoh ni begitu ni. Jadi mak bodoh ni pun teriak lah bila dia pun tahu ni. Jadi akhirnya tu yang kedai ni. Jadi sebab orang netizen duduk pakai konten dia ni. Orang gini bodoh. Dia pun panggil bodoh tu win, pakai percuma. Dia pun makan pizza kata. Dia duduk kecek dia tu. Sedap nenek lagi dia kata. Ya selama kan ni dia duduk nak makan pizza tu. Lagi tu cuba kita lah ni. Dulu kita duduk tengok makan pizza sedap. Rupa-rupanya sedap roti canai lagi. Lagi tu lah ni. Tu. Tu maksudnya qadar. Maknanya taat kita tu ni. Biarlah Tuhan beri kepada kita ketaatan kita, Tuhan beri kepada. Biarlah syukur-syukur paling tidak qadar yang boleh kita ni boleh sampai ke syurga. Jadi kita ni duk semaya dah perasa ni. Tu. Duk makan dah, duk patai dah ni tapi tak turun-turun ke aku mana ni? Tak cukup lagi lah. Mintalah Tuhan biarlah aku makan obat ni bisa apa orang panggil boleh ni sampai kepada tahap orang panggil baca normal misalnya ni. Jadi kita taat tu biarlah
Bobo cukup pun tak apa dah. Mak kebul lah kita kata ni. Boleh dah ke Mesir dulu ni. Tu. Jadi maknanya ni, lah ni tak boleh dah ni nak jahit pula dah ni. Tu. Kena kacau sikitlah ni. Ustaz mengajar sekolah pun dia kena kacau dalam sikit ni. Dulu sedaklah ustaz dah asalkan mak kebul sudah dah ni. Lah ni mak kebul tak dah ni. Jadi maknanya ni, biar wisapa tahap hok diterima tu. Kita tak ada ni. Jadi maksudnya kita ni jangan berasa setengah orang-orang awam kat dia berasa dia buat kebajikan banyak dah dia. Tapi dia tidak pernah orang panggil muhasabah setara mana ni. Kita jadi dengan sebab tu kita minta dengan Tuhan berilah kepada aku ketaatan kepadamu tu qadar yang boleh menyampaikan aku kepada syurga-Mu ni. Jadi wayah hok kata cerita di sana dia duk kupu pitih tu nak jadi siapa boleh nak beli tu Allah ni buat kerja berkaca ni dia budak kecil tak tahu kau satu. Wa minal yaqin ataf kepada min khasyatika. Jadi ada yang ketiga. Nombor satu sekali iksim lana min khasyatika. Satu. Yang kedua iksim lana min ta'atika. Yang ketiga itu ataf kepada tulaka. Iksim lana minal yaqin. Yakin ni pun makna modal ni. Setara mana ni? Yakin kita tu ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya turiyo. Kok kita boleh guna? Mana yakin? Sekadar mana yakin kita tu? Yakin ibarat sekadar bare mana qadrama. Sekadar bare yang memudahkan dengannya dengan yakin saat itu alaina di atas kami akan musibah-musibah dunia. Gapo dia yakin? Yakin kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pengobat hati luk ni kita ni. Begitulah ulama-ulama ni pejuang-pejuang Islam mereka bersandar kepada gapo dia? Janji Allah Taala. Kita doa amal ibadat selama ini, kita duk belajar, kita duk mengajar, kita bersandar kepada apa? Kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak iktimak kepada janji Allah Taala berbekal kepada yakin. Kalau kita tak yakin kepada janji, tak yakin kepada Allah Taala, tak kenal Tuhan lah, tak yakin kepada Allah Taala, maka tak yakinlah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai manusia tak boleh yakin kepada Allah Taala. Krisis yang paling besar sekali atas dunia ialah krisis keyakinan. Krisis keyakinan krisis keyakinan terhadap kepimpinan. Itu yang telah orang panggil ni berlangsung sekian lama ni. Begitu memberi kesan kepada sekian ramai rakyat ni. Tapi sebenarnya dalam banyak-banyak krisis keyakinan kepada kepimpinan lah yang paling. Tapi sebenarnya hok paling dahsyat ni dan dia sangat-sangat tidak munasabah ialah krisis keyakinan terhadap ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tak yakin dengan Allah Taala, tak yakin jaminan Allah Taala dalam bab rezeki, tak yakin pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan Allah Taala menyatakan wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Adalah sebenar di atas kami memberi pertolongan di atas orang yang beriman. Sebab kita tak yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita benar-benar orang beriman. Jadi ni bila kita yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, segala musibah-musibah dunia tu jadi kecil, mudah je. Sebab apa? Sebab janji Allah Taala jauh lebih besar daripada kesakitan, daripada keberatan yang kita tanggung atas dunia ni. So umpama sekarang COVID-19 ni kita lemah berasa ni, itu semesik je macam mana dalam kubur ni. Tak boleh bergerak kata tak pergi mana-mana duk rumah. Apa nama ni? Dalam kubur lah ke mana? Ni alhamdulillah dah. Jadi ni kita duk ternampak-nampak janji Allah Taala tak apa ni. Maknanya mana fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kata Imam Ghazali ada kitab Minhajul Abidin dia ni. Dia menitipkan satu syair mana idza ishtaddal balaya 'alaika fa fakkarta ma fi alam nashrah. Apabila bersangat terbala di atasmu maka fikirkan apa yang ada dalam alam nasyrah. Gapo dia ada dalam alam nasyrah? Saat ni lah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri, mana inna ma'al usri, al usri diulangi dengan makrifah bermakna atsani ainul awwali. Tu kaedah nahwu dah juga makna. Tapi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yusran diulangi dalam bentuk nakirah bermakna atsani ghairul awal. Yang kedua bukan yang pertama, bermakna sekali susah dua kali senang. Dua kali tu bukan dua kali, banyak kali. Aku fikir dua kali ni dalam surah Gabriel tu, dalam surah Gabriel tabarakallah mana kita tengok siapa dua kali, bukan dua kali, acak kali. Mikir siapa dua kali maknanya jangan tak boleh mikir tiga kali. Bukan. Kalau mikir tiga kali, empat kali, kau molek lagi. Sekurang-kurangnya kena mikir biasa apa dua kali dulu. Dia mana buat keputusan tu.
Tu. Mikir 2 kali dulu dan nak tolak kahwin ni. Kahwin ni bukan huduh sangat pun ni. Cuma hitam sikit je ni. Kereta pun ada dah ni. Mana orang lain ada tu kahwin pun ada lagi ni. Tu. Ada juga ni. Tu jadi mana mikir 2 kali. Tu. Maksudnya mikir 2 kali mana acak kali ni. Jadi maksudnya ialah ni. Yakin ni. Jadi maksud inilah dia panggil modal kita. Yakin kita dengan janji Allah Ta'ala. Yakinlah kita dengan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama ada kalam Allah atau maqalatul Rasul sama saja. Inilah dia panggil obat hati kita. Obat. Jadi di ketika orang mengkhianati kita, ketika orang ambil kesempatan di atas kita rasa Allah sedih sangatnya. Dia mau ambil kesempatan, dia mau tipu kita ni sangat. Kita jangan ataupun kita berhadapan dengan suatu benda yang sangat berat menanggung keberatan beban daripada kena manusia kita ingatlah kepada janji Allah dan musibah-musibah bala-bala jadi Tuhan tolonglah beri kepada kami yakin yang mana cukup untuk kami ni orang panggil boleh orang panggil boleh bertahan dengan musibah, maknanya boleh sabar, boleh rasa mudah ma tuhawinu bihi, barang yang memudahkan dengannya. Jadi mudah tak ada gapo biasa tak makna boleh terima tu makna mudah. Ada orang benda yang kecil saja dia tak boleh terima tu. Berilah keyakinan kita siapa qadar tu yang ni yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Wa mati'na, beri sedaplah akan kami ya Allah bi asma'ina, dengan telinga-telinga kami, wa absarina, dan juga mata-mata kami. Beri sedap mana kita dapat guna untuk benda-benda kesedapan dengan hak sebenarnya ialah di akhirat kelak sedap atas dunia, sesok sakit mata tak payahlah mata. Wa qawwina, kuatkan akan kami ma ahyaitana, selama ni ma masdariyah. Ma masdariyah makna selama mana engkau menghidupkan kami. Tu ma masdariyah dipanggil maknanya kuatkan akan kami selama mana engkau menghidupkan kami. Kuat dalam semua perkara untuk berhadapan dengan semua situasi keadaan orang waja'al hul waritha, dan engkau jadikanlah akan al-madhkur min asma'ina wa absarina al-waritha. Al-waris ni waris ke apa dia? Bila seorang itu mati dia meninggalkan apa? Waris tu ke apa dia? Al-baqiyah, benda yang tinggal, sisa-sisa. Maksudnya ke apa dia? Sisa akhirat kelak. Maksudnya apa yang kita tengok, apa yang kita dengar itu biarlah jadi kita makan puluk bawah balik tu boleh sisa. Ada sisa al-waris, itu mana al-waris? Benda yang ditinggalkan. Jadi janganlah makna lepas kami ni sedap saja tapi tak ada gapo, tak ada khalas habis kat tu jah dak. Mana jadikan yang benda semua tu al-warithah, man al-baqiyah, benda yang kekal, minna daripada kami, waris hok sisa hok kami boleh bawa min orang panggil apa yang telah kamu memberi sedap kepada mata kami, telinga kami tu. Waja'al sa'rana ala man zalamna, dia jadikanlah akan tuntutan kami di atas mereka yang menzalimi akan kami, makna klaim kami. Sa'rana makna klaim, hok kita klaim, hok kita dakwa. Hok orang buat kena di atas kita mung Tuhan lah, mung lah aku klaim kepada mung lah serah kepada mung lah lagu mana wansurna ala man adana, dia tululah akan kami mengalahkan di atas orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina, jangan Tuhan menjadikan musibah kami pada agama kami. Gabri orang-orang salah membilakan musibah bala itu, gabri tak ada semaya jemaah tu musibah bala musibah pada agama, malah nak belajar, malah nak beribadah, itulah musibah pada agama tu. Musibah pada dunia, pada dunia ni COVID-19 tu. Wala taj'alid dunya akbaru hammina, jangan Tuhan menjadikan dunia ni hok sebesar-besar hemah kami, cita-cita kami dok, jangan jadikan dunia tu hemah kami hok paling besar sekali, jangan tu. Wala mablagha ilmina, dia jangan jadikan dunia tu mablagh ilmu kami, tempat sampai ilmu kami. Hujung jatuh hujung orang panggil ilmu kami ialah dunia, jangan. Kami belajar di pondok, kami belajar sekolah harap, kami pergi masjid, akhir maknanya hujung jatuhnya gap dia nak ke dunia, jangan. Minta maaf tu rugi tak pada tu. Wala tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya Allah.
wala tusallit alaina, Tuhan jangan keraskan di atas kami bidzunubiha bina dengan sebab dosa-dosa kami. Ya, kami mengaku Tuhan, kita mengaku iktiraf Tuhan kami banyak dosa, tapi janganlah sebab dengan dosa kami ni Tuhan mutusallit, mano mutaslit, mano keraskan muhatta mella ya khafuka, orang hok tak takut kamu, orang hok tak kerti takut kamu, tapi dengan sebab kami ni kami buat dosa, tapi kami mengaku Tuhan kami ni banyak dosa Tuhan ni, tapi minta maaf Tuhan janganlah dengan sebab kami banyak dosa mumpu hata orang hok tak kerti takut kamu, maka dia akan khianat kepada kami. Balas kepada kami kerana kami banyak buat dosa kamu. Pas mu hata orang hok tak kerti takut kamu. Hok tak kerti takut ke Tuhan gak? Ikut ni nak buat ni. Tipu kita ni. Dalam muamalat kita duk kena tipu kita semua-semua ni. Gibak kereta pun kena tipu, matukai pun kena tipu, go tu kena go, semua kena tipu belaka ni. Nyanyolah kita ni. Sebab kita banyak dosa dengan Tuhan ni. Tuhan pun hatalah orang-orang lagi tu. Minta maaf Tuhan. Wala tusalli alaina bidzunubiha bisabab bidzunubiha, dengan sebab dosa-dosa kami. Memang kami ni banyak dosa Tuhan, tapi janganlah janganlah mengata orang hok tak kerti takut kamu, wala yarhamuna, orang hok tak kerti kesian belah kepada kami. Jadi orang hok tak kesian belah kepada kami, sedaklah dia duk makan kita, duk tipu kita nyok ni. Orang panggil duk ganyai kita ni. Jadi janganlah kami bertaubat, kami minta ampun dengan ya Allah. Janganlah mengatakan orang hok lagu ni untuk nyanyi kepada kami dengan sebab dosa-dosa kami tu ya Allah. Tentang dosa kami mengaku Tuhan kami banyak dosa terhadap-Mu ya Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya alaihi salatu wassalam qala, berkata Abu Hurairah, Allahumma aslih li dini, ya Allah baikkanlah bagi aku agamaku, alladhi huwa ismatu amri, yang mana ianya agama aku itulah ismatu amri, ialah penjaga kepada pekerjaan aku. Agama itulah yang menjaga ke pekerjaan kita. Agama itulah yang duk atur ni supaya orang panggil jaga kesihatan kita. Agama duk ajar ni peraturan agama, undang-undang agama dah yang menjaga urusan kita, urusan hubungan kita dengan manusia, urusan kita dengan Allah Taala, dan juga kemudaratan ni. Agama tolong ajar, tolong atur supaya kita jadi selamat. Wa aslih li dunyaya, dia baikkanlah bagi aku duniaku, allati fiha ma'ashi, yang mana padanya pada duniaku itulah aku hidup, kehidupanku, ma'ash kehidupan aku. Mana baikkan bagi aku duniaku, baikkan mana beri kebaikanlah, mana kedudukan dalam dunia, mana harta, termasuklah harta kedudukan kita dengan manusia. Wa aslih li akhirati, dan baikkan bagi aku akhirat aku, allati fiha ma'adi, yang mana padanya pada akhiratku lah ma'adi, tempat kembali aku. Baikkan juga akhirat aku dan juga duniaku. Waja'al hayata, dan menjadikanlah kehidupan ini ziyadatan li fi kulli khair, sentiasa bertambah bagi aku pada tiap-tiap kebaikan. Hidup aku jadi baik, hijau aku jadi baik, saya aku jadi baik, hijau aku pun jadi baik. Waja'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah mati aku kerahatan bagi aku daripada tiap-tiap kejahatan. Mati masuk dia kau boduk kena tiba ke muka hakim. Itu bukan rehatlah, rehat ni santai, tak ada gangguan senelene dimanjo-manjo ke ni. Tu maknanya berehat. Kalau dah duk kena bakar, kalau dah duk kena tiba, itu tidak nama berehatlah dia. Tu. Jadikanlah mati kita sebagai rohah sementara menunggu kiamat tu. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la, ya Allah ampunkanlah bagi aku dan kesialah bagi aku, dan hubungkanlah akan aku dengan rafiq, teman-teman al-a'la yang tinggi. Siapa dia? Minan nabiyyin wa syuhada'i was siddiqin was salihin. Itulah ar-rafiqul a'la, teman-teman yang baik. Teman-teman yang tinggi kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tak bukan ialah mereka yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ini. An Buraidah radhiyallahu an, daripada Buraidah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, Allahumma ja'alni syakuran, ya Allah yang Tuhan kau jadikanlah aku ni orang yang banyak bersyukur. Syakur, orang yang banyak berterima kasih, orang yang banyak menghargai nikmat Allah Taala. Nak jadi orang yang menghargai nikmat Allah Taala, kena kenal nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Nikmat yang hakiki yang sebenar ialah nikmat agama, nikmatud dini. Itulah yang mentatimmatun ni'mah, yang menyempurnakan nikmat dunia.
nikmat dunia tu tak sempurna lagi. Sebab orang kafir boleh juga ni. Maka nikmat agama ni lah yang lebih patut kita kena syukuri. Nikmat kita boleh buat ibadat dah kepada Allah Taala. Waja'alni saburan, jadikanlah kepada akan aku ya Allah orang yang sangat sabur, orang yang sangat sabar. Dia sabar dengan syakir dengan sabir. Ini orang tolong je ni. Inilah orang panggil Tuhan. Jadikan kita ni ada kena musibah, dapat nikmat supaya kita boleh menjadi orang bersyukur dan orang yang sabar. Orang yang boleh bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada dia, orang ni juga yang boleh sabar apabila kena susah. Orang yang tak boleh bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala, dia ni juga kalau kena musibah, kena susah, dia tak boleh sabar. Bermakna syakir dengan sabir tu orang tolong je. Syakur dengan orang yang banyak bersyukur tu ialah orang yang banyak sabar juga. Tu. Dia tak jadi so. Kalau dia boleh bersyukur, tapi bila kena musibah dia tak boleh sabar. Tak ada lagi tu. Sebab itulah hakikat kualiti seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Mana syakir dan juga sabir. Tapi Nabi minta sini syakur, lebih lagi sabur. Waja'alni fi aini saghiran. Ya Allah ya Tuhanku, menjadikanlah pada mata aku saghiran. Apa dia? Kebaikan kita. Ibadat kita tu kita nampak kecil je pada mata kita. Jangan nampak besar. Orang ajak kepada kebajikan, kawin banyak dah buat kebajikan ni. Tapi wa fi a'yunin nasi kabiran, pada mata-mata manusia tu nampak besar. Mana ada sikit orang menghargai kita tu kita nampak kecil supaya kita ni tidak rasa hebat diri kita. An Abi Buraidah. Saat ni Buraidah, ini an Abi Buraidah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda Nabi, Allahumma inni as'aluka bi annaka anta la ilaha illa anta al-ahad. Ya Allah ya Tuhan, khususnya aku minta akan dikau dengan bahawasanya engkau tu ialah engkau ni ialah Allah yang tidak ada Tuhan yang semua dengan sebenarnya melainkan engkau al-ahad, ya as-samadu, tempat tumpuan, alladzi mana yusmad, alladzi yusmadu bih, alladzi lam yalid, yang tidak beranak, walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qala musannifur rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiyya alaihi salatu wassalam qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni as'alukal mu'afata. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku minta akan dikau al-mu'afata. Nak tanya ustaz lah sikit, al-mu'afata ni kalau bahasa Melayu terjemah ke apa? Paling sesuai. Itu dia panggil ke apa, tahwil paling. Tak apalah ni. Al-mu'afata afiat lah mu'afat ni. Maka ampunan Allah Taala ni. Ada setengah mana ambil mak dulu hak nak ngaji dulu dia kesembuhan. Kesembuhan tu maksudnya makna kesembuhan daripada orang panggil benda-benda yang menyakiti, bebanan, mudarat ni. Mu'afat mana kemaafan fi dunia, mu'afat mana afiah. Sahabat ana tanya tu kerana ni ana tak berjumpa ni orang terjemah afiah ni. Jadi ni cubalah cari ni tu. Afiah nak cari terjemahan yang tepat ni. Apa dia? Apa yang pakak tak berani nak terjemah tu ni. Ini macam barakah tu memang tak ada perkataan memang tidak ada ni untuk nak terjemah. Sebab terjemah ni ialah saling bahasa satu perkataan ni. Tu. Ialah di sana dia ada terjemah mafhum, ada juga fi dunia wal akhirah. Mana mu'afah, mana kesembuhan, maknanya kesejahteraan, makna di dunia dan juga akhirat. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya alaihi salatu wassalam, daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam qala, bersabda, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doanya sangat masyhurlah. Dibaca ketika kita mencari-cari malam teman Lailatul Qadar. Sesungguhnya engkau ni afuun, yang memberi kemaafan. Afuun makna yang memberi kemaafan, yang sangat memberi kemaafan. Karimun lagi pula mulia. Tuhibbul afwa, engkau suka kasih kepada al-afwa. Fa'fu anni, maka maafkanlah daripada kami. Jadi kalau maaf tu dia ada al-af, mana maaf. Wa anha, daripadanya Aisyah radhiyallahu anha juga, anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bersabda Nabi, Allahumma afini, ya Allah yang Tuhanku, afiatkan akan daku fi jasadi, pada tubuh badan aku. Afiat mana selamatkanlah, sejahterakanlah. Mana pada tubuh badanku. Wa afini fi basari, dan afiatkanlah pada mata aku.
wa ja'alhul waritha tamu sobat tadi. Jadikannya al-mazkur min jasadi wa basar itu mana al-waritha. Jangan terputus, itu maksudnya al-waritha. Jangan manfaat dia tu sakat dunia aja jangan. Al-waritha mana tafsir dia al-baqiyah. Al-baqi mana ada baki, ada waris minni daripada aku. Daripada aku makna apa yang aku lihat, apa yang aku apa tindakan daripada mana jadi waris daripada aku. Waris daripada aku makna hak tinggal daripada aku. Jadi waris pada seorang mati tu makna tinggal waris. Tu waris tu makna hak tinggal daripada orang mati itulah. Tu. Jadi kalau belum daripada mati tak ada waris. Tu hakikat. La ilaha illallah al-halimul karim. La ilaha illallah illallahul karim al-halim yang maha lemah lembut dan juga al-karim. Subhanallah ya rabbil arsy subhanallah ya rabbil arsyil azim. Maha suci Allah Taala anda kaikin naqais rabbil arsyil azim tuha mana tuha bagi arsyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan bermula segala puji itu hanya milik atau mukhtas tertentu hanya bagi Allah tuha bagi sekalian alam. Qala wa qad ana an uthanniya ainan al-qalam. Sesungguhnya telah hampirlah bahawa aku memuji akan kekan tali kekan qalam. Itu suatu kinayah lah. Jasan wa astaghfirullah maksudnya nak meletak ke qalam lah maksudnya. Tu makna inan al-qiyam. Inan tu makna tali kekal. Wa astaghfirullah mimma zallat. Dan aku istighfar akan Allah Ta'ala minta ampun akan daripada barang yang zallat bihi qadami, yang tergelincirlah dengannya dengan matu oleh qadam aku. Mana tersalah, mana qadami tersalah, mana salah, tersilap langkah. Tu mana boleh juga mana qalamin pun ialah juga qalamin mana tersalah, zallat tergelincir kalam qalam, tapi sini qadamin pun tak apa sebab dia tu umum. Tergelincir kaki tu maksudnya kita tersilap dalam tindakan kita tu makna tergelincir kaki lah. Walhamdulillahi awwalan wa akhiran. Bermula segala puji bagi Allah Ta'ala pada permulaannya min awal yaumin ila akhirid dahri wa akhiran. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tamma selesailah, sempurnalah bihamdillah mana hadzal kitab. Tamma hadzal kitab. Sempurnalah ini kitab bihamdillah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم اللهم إنا نسألك العلم خائفين وإنابة المخبتين وشكر الصابرين وتبة الصديقين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور الفهم وبمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهلنا وفضل من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ما قرأنا وما تعلمنا من هذا الكتاب علما نافعا ومباركا وزدنا تقوانا بسببه اللهم اجعله حجة لنا يوم نلقاك اللهم أعطنا ما هو خير لنا مما استعدت لنا من أول يوم اللهم اشرح لنا أبواب الفهم اللهم أعطنا الفهم الدقيق في دينك لنكون نصير دينك وسراجا منيرا لأمة محمدية بحولك وقوتك يا الله على كل شيء قدير اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا والذرية وجعلنا الشاكرين لنعمتك مسلمين بها قابلين له وأتمها اللهم احفظنا بالإسلام قاعدة واحفظنا بالإسلام قائمة واحفظنا بالإسلام قائم ولا تطع في عدو ولا حسدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب ربنا تقبل منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين